Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua liver-liver kita petang ini untuk program pemantapan sasiah. Program pemantapan sasiah gabung ataupun kerjasama Sekolah Kebangsaan Jimah dan juga Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ustazah, hari ini kita masih lagi menunggu nanti Ustazah akan dapat link, kita akan mulakan majlis kita pada petang ini. So yang bersama dengan Ustazah hari ini untuk program pemantapan Statia Stay Tune. Tunggu kita akan mulakan sebentar sahaja lagi. Okey, baik, get ready semua. Assalamualaikum. Kita pun nunggu kehadiran PU Azman. PU Azman, PU Azman pun dah masuk dah ya. Jadi anak-anak yang bersama dengan Ustazah hari ini terus berada dalam talian. Petang ini kamu adalah live-liver semua live bersama dengan Ustazah petang ni ya. Kita akan teruskan bersama program pemantapan sasiah program pemantapan sasiah gabungan atau kerjasama dua sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Jimah dan juga Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Baik. Masuk ya anak-anak yang masih lagi, teruskan masuk. Tadi ada yang masuk, dia kata Ustazah masuk tapi keras je gambar. Tadi belum mula lagi. Belum live lagi. So sekarang ni kamu dah live bersama dengan Ustazah di saluran YouTube yang dikendalikan oleh Cikgu Fatah daripada SK Jimah dan juga unit IT kita Ustaz Farhan pun ada. Baik, yang bersama dengan Ustazah petang ni teruskan bersama. Kita menunggu kemasukan nanti. Kita akan sejurus sahaja kita punya jemputan kita masuk, kita akan terus mulakan majlis kita pada hari ini. Jadi kita terus lagi menunggu anak-anak yang ada dengan Ustazah, teruskan dalam talian. Banyak tu banyak dia punya chatting tu banyak ya. Wah, dah lama menunggu ya. Banyak dia punya chat. Ruangan chat tu banyak dia punya berborak dah kat situ kan. Okey, sikit lagi kita akan mulakan majlis. Teruskan bersama dengan Ustazah petang ini dalam saluran YouTube ini. Bagi program pemantapan sasiah. Baik, sebelum mula Ustazah hai-haikan dulu. Ramai yang dah masuk ni. Kita ada Wan Jannati, kita ada Sabrina Ina, ada Alif. Alif dari 5 Anggrek. Ya Alif akan bersama dengan PU Azman sekejap saja lagi. Ustazah hai-hai bye-bye dulu live-live petang ni. Rasa macam jadi DJ radio sikit petang ni jangan marah ya. Terasa Ustazah jadi DJ radio petang ni. Baik anak-anak, ya say hi dulu siapa yang dah masuk sementara kita mulakan. Sebentar lagi kita akan mulakan. Boleh say Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk dulu live anak-anak murid SK Jimah dan juga SK Kampung Sawah. Ahlan wa sahlan. Teruskan masuk. Kita menunggu. Kejap lagi saja akan mula ya. Kita akan mula. Sekejap lagi kita akan mula. Ramai. Siapa lagi anak murid kat sini? Anak murid tahun 5, tahun 6. Cikgu Zikri pun ada. Sambil-sambil kita live petang ni, Ustazah bacalah komen-komen. Ustazah tengok siapa-siapa yang masuk ni ya. Masuk. Petang ini kita bukan sahaja ingin menyampaikan ilmu, tapi kita juga akan berada dalam majlis ilmu yang diberkati, yang dipayungi oleh malaikat petang ni ya. Masuk, kita tambah pahala, kita tambah ilmu. Hai Qayyum. Bukan mimpi. Kalau mimpi cepat sedar. Apa mimpi tu? Tak ada. Oh, Insyirah Humairah. Hai. Ahlan wa sahlan. Aidil Is pun ada. Tu dia anak-anak murid semua ada kan? Masuk. Bersama dengan Ustazah hari ini. Saluran IT kita petang ini, StreamYard kita dikendalikan oleh Cikgu Fatah dan juga Ustaz Farhan ya. Dan di belakang tabir juga kita ada Ustazah Faizah, Cikgu Hizlin, Cikgu Rozana, Cikgu Erza, Cikgu Bat ya, yang sama-sama mengendalikan majlis kita pada hari ini. Baik, masuk semua, masuk. Yang daripada SK Kampung Sawah, ahlan wa sahlan. Sebentar lagi kita akan mulakan majlis. Kita belum lagi mendapat hint, tapi tak apa, terus masuk, berada di talian bersama dengan saya.
Baik, teruskan. Saya Ustazah Wan, kaunselor lantikan sekolah daripada Sekolah Kebangsaan Jimah. Ya, adalah hos anda pada petang ini dan akan mengacarakan majlis ini sehingga selesai, insya-Allah. Baik, kita menunggu lagi. Kita menunggu daripada pihak IT kita, adakah kita sudah boleh memulakan? Kita memulakan program pada petang ini. Kita hai Cikgu Fatah dulu. Cikgu Fatah. Okey, macam mana Cikgu Fatah? Kita dah boleh mula ke? Ha. Teruskan. Okey, yang dah masuk. Hai Ustazah, hai. Siapa yang hai Ustazah ni? Okey, Ifan Putra, 5 Amarilis. Masuk dan letak nama kamu dekat bahagian chatting, live chat kita petang ini. Petang ini Ustazah panggil kamu live, iaitu yang sama-sama tengah live dengan Ustazah bagi program pemantapan sasiah anjuran unit disiplin Sekolah Kebangsaan Jimah dan juga unit disiplin dan juga dari Sekolah Kampung Sawah. Kita bergabung 2 sekolah petang ni. Cikgu-cikgu daripada SK Kampung Sawah ahlan wa sahlan. Cikgu-cikgu daripada SK Jimah juga ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masuk. Masuk semua. Alhamdulillah. Okey. Baik. Baik. Ustazah baik hendaknya anak-anak juga begitu. Teruskan masuk. Hmm. Okey. Baik. Sambil-sambil Ustazah live dengan kamu, Ustazah layan juga chat dekat sini ya. Chat bersama dengan kamu. Chat bersama dengan kamu dalam live saluran YouTube kita pada petang ini. Baik. Okey. Baik. Yang dah masuk Ustazah hai, bye. Okey, nanti. Alright. Okey. Baik, semuanya jemput masuk. Okey. Jemput masuk semua ahlan wa sahlan anak-anak ustazah pada petang ini, sama ada daripada SK Kampung Jimah mahupun daripada SK Kampung Sawah. Ahlan wa sahlan ya pada majlis program pemantapan sasiah Kita bergabung 2 sekolah pada petang ini. Iaitu Sekolah Kebangsaan Jimah dan juga Sekolah Kampung Sawah Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Baik. Okey. Cik Man, alright. Okey, Cik Man kita dah ada talian dah. Cik Man kita dah, saya dah bagi link. Nampaknya insya-Allah lah ya. Okey, baik semua. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat. Ustazah harapkan semua dalam keadaan afiat dan juga gembira bersama dengan keluarga lah ya. Hari ini memang kebetulan hari koko kan. So petang ni memang kita ada aktiviti bersama lah kan. Jadi petang ini kita penuhkan aktiviti koko kita dengan program pemantapan sasiah, gabungan di antara Sekolah Kebangsaan Jimah dan juga Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Ahlan wa sahlan. Baik, sambil-sambil Ustazah live ni kita menunggu PU kita masuk, kita menunggu guru besar kita. Kita akan teruskan. Baik, Ustazah nak tahulah. Okey, Cikgu Fatah di talian. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh terus mulakan? Rasa macam Ustazah ni artis. Petang ni Ustazah pun rasa macam artis sekejap. Ustazah rasa macam DJ radio. Kalau ada yang nak offer Ustazah, ya sila. Ustazah terima, tapi itulah dapat jadi radio nanti tak dapat mengajar kan. Baik. Okey, petang ni. Okey. Baik. Cikgu Fatah kita dah boleh mula ya. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, Ustazah dapat ni. Kita sekejap ya. Okey, faham tolong tapau. Okey, jom. Okey. Baik semua, selamat datang ahlan wa sahlan. Ada pula kata Ustazah macam artis. Oh, macam artis ke? Okeylah kalau macam artis insya-Allah. Doa jadi artis apa? Artis nasyid lah. Okey.
Okey, waalaikumsalam. Azrin Afiq. Kalau daripada SK Kampung Sawah, siapa ni? Muaz tahun 3 Ibnu Sina. Ahlan wa sahlan daripada SK Kampung Sawah. Dia kata, okey, Laman FT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Baik, okey. Teruskan bersama dengan Ustazah petang ini, ya. Kita akan menunggu kehadiran yang dinanti, PU Azman kita, dan kita akan teruskan, kita akan mulakan majlislah, ya. Guru besar pun ada bersama dengan kita, kedua-dua guru besar. Ustazah tungguinlah, ya. Alright, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan PU. Waalaikumsalam Ustazah. Saya dah lama masuk dengar Ustazah bebel daripada tadi. Ya kan? Saya ni menunggu arahan daripada PA ni. Okey, Ustaz dah masuk. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Tunggu budak-budak lain. Okey, tak apa. Boleh teruskan Ustazah. Yelah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita alu-alukanlah, ya, kedatangan PU Azman kita. Cik Man kita. Panggil PU ke panggil Cik Man ni? Panggil Cik Man. Ustazah, cuma saya nak borak-borak. Sekolah Kampung Sawah ni dekat daerah mana? Kampung Sawah dalam daerah Port Dickson lah. Sekolah ni kita bergabung dua, iaitu kita bergabung dua. Maknanya Jimah tu dekat Sendayan kan? Oh, maknanya sekolah yang jauh. Ustaz pernah datang sekolah kita kan? Ustaz pernah datang sebelum PU lah. Pernah datang. Saya ada masa tu. Di mana? Di Kampung Sawah belum? Rasa belum. SK Jimah. Di SK Jimah Ustaz pernah datang. SK Jimah. Yalah. Okey. Okey Ustaz. Terus saya nak tanya. Okey, saya mulakanlah Ustaz, ya. Saya panggil Cik Man lah, ya. Cik Man saya mulakan, ya. Kita alukan kedatangan Cik Man kita. Okey, seterusnya yang saya hormati, ya, yang terus berada dalam talian kita pada sekarang ini adalah pegawai sahabat sekolah PPD Port Dickson, Cik Bibi Nurlisa Hiza, dan juga Ustaz Muhammad Sofi, ya. Terima kasih dua orang pegawai daripada PPD Port Dickson kerana datang bersama dengan kita dan menyokong program kita pada petang ini. Seterusnya Guru Besar SK Jimah Puan Aliah binti Ali, Guru Besar SK Kampung Sawah Tuan Haji Asharuddin bin Hamzah, guru-guru penolong kanan SK Jimah dan juga SK Kampung Sawah, ada guru-guru rakan pendidik juga, ada pembantu murid AJK, PIBG, ibu bapa, seterusnya murid-murid sekalian, ya. Baik, Ustazah seterusnya Ustazah nak jemput lah, ya. Cikgu Fatah kalau terus berada di talian, kita terus memulakan majlis kita lah, agak dah ambil masa dah ni. Kita jemput guru besar kita, kita jemput Ustaz Farhan kita untuk membacakan doa. Falyatafaddal ma'jura Ustaz. Okey, falyatafaddal ma'jura Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkau yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimu ke atas program pemantapan sasiah yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu melepani sabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Rahim, selamatkanlah kami dan negara kami dari segala wabak, penyakit dan bencana
Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya. Lindungilah kami dari segala bentuk kemungkaran. Berikanlah kami kekuatan agar hikmat bati kami lebih dihormati di persada antarabangsa dan bertaraf ini. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyya wa la matrudan wa la marhuban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz Farhan. Sekarang kita teruskanlah ya. Kita dengar sikitlah ucapan daripada GB Puan Alia binti Ali, ucapan aluan. Begitu juga seterusnya selepas itu daripada GB Kampung Sawah Tuan Haji Asharuddin bin Hamzah. Dengan itu majlis mempersilakan. Teruskan ya. Kita teruskan dengan ucapan daripada guru besar. Boleh dengar ke? Kalau dekat PD ni mesti lain masalah kan. Hari tu buat kat PD kan sama juga. Betul, betul. Kita sekarang itulah dia. Hujan ke apa dekat situ Ustazah? Setakat ni tak hujan, tapi ialah sebab saya berada di Sendayan, so saya tak ada masalah sangat. Mungkin kita punya bahagian IT dan juga pelajar. Ustazah Senayan dekat taman apa sekarang ni? Saya Taman Idaman Bayu Ustaz, dekat sebelah masjid Ustaz. Oh, masjid baru yang putih tu ya? Masjid baru, betul. Okey, Cikgu Fatah, kita mulakan dengan ucapan guru besar kita. Okey, guru besar ada masalah lain. Kalau guru besar Alia ada masalah lain, kita terus dulu kepada guru besar Tuan Asharuddin. Ataupun okey, macam mana Cikgu Fatah? Okey. Anak-anak terus berada dengan Ustazah petang ini. Okey, semua okey? Oh, suara saya ada gemar ya. Okey. GB hilang. Okey, GB hilang. Saya dapat sign GB hilang. Kalau macam tu, saya tanpa melengahkan masa lagi lah. Jam pun dah pukul 3 dan kita pun sebenarnya dah tak sabar dah nak dengar apa yang nak disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz atau PU Cik Man kita lah ya. Kita selalu dengar dekat radio, dekat TV kan. Hari ni kita nak dengar secara live. Jadi anak-anak yang bersama dengan Ustazah daripada SK Kampung Sawah, daripada SK Jimah, guru-guru SK Jimah, guru-guru SK Kampung Sawah, kita pergi terus kepada program kita iaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Cik Man kita ya, program pemantapan sasiah kita dalam tajuk anak yang baik berakhlak mulia. Dengan itu kita mempersilakan. Falyatafaddal ma'jura Cik Man, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'. Terima kasih Ustazah Wan. Mana pergi menghilangnya? Janganlah tinggalkan aku seorang kat sini, senang aku nak tanya kan. Terima kasih. Ustazah duduk je situ, jangan nak pergi mana-mana. Baik, yang saya memuliakan pengacara Al-Fadilah Ustazah Wan. Lepas tu yang berbahagia guru besar daripada dua sekolah Jimah dan juga sekolah Kampung Sawah. Mana hilang pergi guru besar? Jangan buat hal, risau orang saya kan. Dan yang seterusnya pegawai, ada pegawai PPD ke Ustazah? Ya, ada. Kita ada pegawai sahabat daripada PPD Port Dickson. Terima kasih. Cik Man hari tu pun ceramah dengan sekolah menengah juga. Ada pegawai PPD seronok rasanya kan, sebab kita rasa diraikan. Selalu pegawai PPD ni kan sibuk memanjang urusan-urusan penting kan. Jadi diorang ada ni maknanya diorang sudi lah nak join. Baik. Ustazah, diorang darjah berapa budak-budak ni Ustazah? Daripada prasekolah ke ataupun darjah 6 saja? Oh, tak. Cik Man petang ni kita bersama dengan anak-anak murid tahun 4, 5 dan 6. Jadi budak-budak yang pakai pampers tak adalah Maknanya budak tahun 4, 5 dan 6 saja. Sebab
dari segi psikologinya, kita tak boleh nak ceramah lama dengan kanak-kanak yang terlalu kecil dan rendah usianya. Nak pula dalam ruang PDPR ataupun secara online ni, jadi nak struggle, kita kena struggle untuk attract diorang supaya stick dengan skrin. Sebab benda yang tak nampak depan mata, benda yang tak boleh disentuh, benda yang kita tak boleh nak buat lebih, dan juga mungkin kita tak dapat nak menjangkakan apakah respon diorang. Cuma budak-budak darjah 4, darjah 5, darjah 6 ni engkau dah besar. Engkau dah ada pemikiran. Kencing pun kau tahu ke mana. Dah reti basuh kencing, dah reti cebok. Ke mak engkau yang cebok kan kau berak ni, kan? Maknanya dah besar, dah boleh berfikir. Kalau Cik Man bagi kau taik, kalau Cik Man bagi kau taik kambing dengan Ferrero Rocher, engkau pilih mana? Jadi maknanya itu tandanya korang dah mumayyiz. Jadi mudah korang nak faham dengan apa yang akan Cik Man sebut. Juga yang Cik Man kasihi ibu bapa. Mak ayah kalau ada, ibu bapa cemerlang. Okey? Jangan kau ketawa je dekat dalam live ni. Siti Nur Ain. Sabrina. Jangan kau nak ketawa je. Kau dengar dulu poin yang aku nak bagi ni. Baik. Tajuk yang diberikan pada petang ini berkenaan dengan anak yang soleh. Betul ya Ustazah, Ustazah Wan? Betul. Anak soleh berakhlak mulia. Anak yang soleh. Ustazah ada dekat sini pun tak apa Ustazah. Dengan kamera ada dalam skrin pun tak apa. Senang nanti Cik Man tak berborak-borak dengan Ustazah. Cakap seorang ni macam orang gila. Okey. Mana Ustazah? Ustazah setting Ustazah masuk sekali dalam skrin dengan Cik Man. Okey, boleh. Kejap Cik Man. Baik. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, mak bapak, cikgu-cikgu dan anak-anak murid. Ya, sambil-sambil tu korang perkenalkanlah diri korang. Cik Man, saya darjah 4. Cik Man, saya darjah 5. Cik Man, saya darjah 6. Baru aku tahu sikit siapa yang membuta, siapa yang masuk ceramah, siapa yang main game, siapa yang tak ada dalam ni. Perkenalkan nama. Adik-adik, darjah 4, 5, 6. Perkenalkan nama korang dekat sini. Baik. Tajuk yang diberikan kepada kita pada hari ini berkenaan dengan anak yang soleh. Anak yang soleh, Ustazah, Ustazah? Ya, betul. Anak yang baik berakhlak mulia. Anak yang berakhlak mulia. Maknanya anak yang soleh jugalah tu. Ya? Baik tu bahasa Melayu, soleh bahasa Arab. Saya Qayyum dari SK Jimah 5 Anggrek. Zamri Zam, saya Nurul Aina binti Zamri. Kau pakai bapak engkau punya Facebook. Habis bapak engkau nak pakai apa? Kau nak pakai Facebook dia? Dayana Dana, saya Dania Kristina, darjah 5. Ya, Nur, Cik Man, saya darjah 5. Bagus. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak bincang anak yang baik berakhlak mulia. Cik Man yakin di hadapan Cik Man ni, ya, darjah 4, darjah 5, darjah 6, dari sekolah Jimah, daripada sekolah Sawah ni adalah anak-anak yang baik. Cik Man yakin. Tandanya korang anak yang baik, korang sudi masuk nak dengar ceramah, atau bukan ceramah, nak dengar bebel ataupun nak dengar perkongsian Cik Man petang ini. Tapi hari ni, kita nak tahu lagi apakah ciri-ciri anak yang soleh. Dah lama aku tak ceramah ni. Dengan sekolah rendah bersemuka depan-depan. Hari ni adik-adik, Cik Man nak bagi tahu, nak kongsi kepada adik-adik, kepada anak-anak sekalian, apakah ciri anak yang soleh. Adakah anak yang soleh ni 24 jam asyik main game? Ataupun anak yang soleh ni membuta, tak bangun-bangun pagi? Ataupun macam mana? Apa ciri anak yang soleh ni? Okey. Yang pertama sekali, ni Ustazah, kita mungkin akan Cik Man mungkin tak adalah nak cakap lama, tapi maknanya kita akan terus soal jawab ke. Jadi Ustazah boleh tanya budak-budak ni untuk soalan-soalan standby lah. Boleh Okey, boleh. Okey. Yang pertama, ciri anak yang soleh. Yang pertama, anak yang soleh ialah pertama sekali beriman kepada Allah. Siapa Tuhan kita adik-adik? Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak Tuhan selain Allah? Ada tak Tuhan selain Allah? Tak ada kan?
Jadi yang pertama sekali pastikan untuk menjadi anak yang baik, maka dia mesti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, adik-adik semua hafal rukun iman, ya? Rukun iman berapa perkara? Rukun Islam ada berapa perkara, yang tu korang kena hafal. Jangan kau sibuk nak hafal lagu-lagu Korea. Jangan kau sibuk nak hafal drama-drama pukul 7 petang. Datuk Seri, Tan Sri, benda tu tak penting. Yang penting hafal perkara-perkara yang penting di dalam agama. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah. Tu Cik Man tak payah nak sebutlah. Tapi sekadar ulangan. Percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, kepada baik dan buruk, balasan baik dan juga balasan buruk, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila kita kena percaya kepada Allah, sudah pastilah ada tuntutan-tuntutan. Apa benda yang kita kena buat untuk membuktikan kita percaya kepada Allah, dan keimanan kita ini adalah keimanan yang padu, yang mantap. Apa dia kena buat? Pertama sekali, kita mengesakan Allah. Kita mengatakan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Okey? Yang kedua, melaksanakan segala perintah Allah. Ini kepada pelajar-pelajar Muslim lah yang Cik Man sebut. Ya? Kepada yang non-Muslim, maka anak yang baik, dia akan hormat kepada mak ayah dia. Kepada yang Muslim, dia ada tanggungjawab terhadap Allah, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi setiap hari adik-adik pastikan ada 5 kali. Darjah 4, darjah 5, darjah 6, tolong jangan tinggal sembahyang. Walaupun kau tak ada UPSR, darjah 6, kau bukan sembahyang untuk UPSR, untuk lulus UPSR, tapi kau sembahyang untuk lulus di padang mahsyar. Tahu tak padang mahsyar tu apa? Bukan padang futsal. Itu nanti di sebuah kawasan dekat akhirat. Semua berkumpul dekat situ. Nabi kata telanjang. Semua takut. Nasib dia masuk neraka ke masuk syurga. Jadi antara soalan pertama yang akan ditanya, soalan pertama yang Allah akan tanya kita, ialah tentang solat. Dia tanya, Nurdania, cukup tak solat? M. Rashidi, cukup tak solat? Syahrul Azwan ni siapa pula? Dayana, cukup. Tu nama siapa? Itu Ustazah lah tu, Ustazah. Pengacara Ustazah. Dayana, cukup tak solat? Allah tak tanya berapa A UPSR. Allah tak tanya berapa A UPKK. Allah tanya soalan pertama ialah solat. Dalam hadis Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solat. Seawal-awal perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang. Selesai. Ni Cik Man belum tanya lagi ni. Berapa rukun sembahyang? Ya, Azrin Afiq tu belum aku tanya lagi berapa rukun sembahyang. Kadang-kadang tanya tak hafal, ataupun kalau tanya tahu berapa rukun 13, tapi bila suruh senaraikan bercampur dengan rukun negara, bercampur dengan rukun wuduk kan. Tiba-tiba pula kedaulatan undang-undang mana pula dengan solat. Jadi adik-adik, macam mana kau hafal nama-nama artis? Macam mana kau hafal cara-cara nak buat video dalam TikTok? Macam mana kau boleh hafal lirik lagu? Macam mana kau boleh hafal skrip cerita-cerita P. Ramlee? Macam tu kau sepatutnya boleh hafal bagaimana nak melaksanakan solat. Terutamanya tentang rukun solat, syarat sah solat, syarat wajib solat. Tapi dalam hal ini, tak boleh salahkan budak-budak juga. Mak bapak main peranan yang paling besar. Jadi akak-akak dengan abang-abang sebagai mak bapak, jangan suruh anak-anak korang semayang tapi korang tak semayang. Bapak yang kena jadi imam sebab kepimpinan melalui tauladan. Ustazah Wan, mak bapak ada tak? Ya. Ada. Ada Cik Man ada. Kita jemput sekali. Bapak yang kena jadi imam.
Lepas tu isteri, bapa tu ikut. Kemudian anak-anak. Jangan suruh diorang arahkan saja. Budak-budak ni tak suka diarah. Tapi budak-budak ni lebih kepada kita tunjukkan contoh. Macam tadi Cik Man ceramah di sekolah rendah, kawasan Kelang, Selangor. Jadi bila dengan umur kanak-kanak, maka orang dewasa lebih perlu menunjukkan contoh. Dia ada beza pendekatan antara sekolah rendah dengan sekolah menengah. Kalau sekolah menengah ni kita lebih banyak bagi harapan ataupun bagi peluang. Sebab dia orang dah banyak buat silap, buat dosa, umur pun dah akil balik. Jadi kita bagi dia ruang, kita pujuk dia, sebenarnya kau boleh jadi budak baik, kau jangan menyesal, kau jangan rendah diri, kau jangan rasa terasing. Tapi sekolah rendah, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia orang masih kecil, belum ada dosa. Mungkin kebanyakan dia orang belum akil balik. Maka kita yang dewasa ini yang kena banyak menunjukkan contoh berbanding mengarah. Kau semayang, kau buat tu, kau buat ni, kau buat tu, kau buat ni. Sebab dia orang baru nak hidup, dia orang baru nak naik. Jadi mak bapak, Rusnani binti Abdul Rani Johari, mak bapak kena tunjukkan contoh. Kalau nak didik anak-anak supaya jaga mulut, mak bapak jangan membawang, mak jangan mencarut, bapak jangan maki hamun. Benda tu diorang akan tengok. Sebab manusia apabila mereka baru hidup, diorang akan jadi generasi yang copy paste, yang diorang akan cepat terpengaruh dengan siapa yang berada di dalam lingkungan diorang. Jadi kalau diorang jarang dengan mak bapak, diorang akan duduk dengan kawan-kawan lah. So apa yang diorang jumpa daripada kawan-kawan tu, itulah yang diorang dapat. So apa yang membuatkan diorang jarang dengan mak bapak tu? Mungkin bosan dengan perangai mak bapak, mungkin menyampah dengan mak bapak yang garang, yang asyik maki hamun. Jadi akhirnya diorang pilih kawan. Diorang memilih untuk berada dengan kawan. Tapi bila berada dengan kawan pula, kawan bagi keseronokan. Manusia ni akan cepat dengan keseronokan. Cuma keseronokan yang ditunjukkan oleh kawan diorang ini tadi adalah keseronokan yang tidak dipersetujui oleh Allah. Jadi macam mana nak membuatkan diorang ni supaya lebih rapat dengan mak bapak? Mak bapak kena tunjukkan contoh yang baik dan kena sentiasa meraihkan mereka. Jangan ego orang tua aja. Kalau setakat ego orang tua, Alif Syahril, saya tengok dengan ibunya, bagus. Ni anak yang soleh. Ya. Ini walaupun orang tuduh kau anak mak, manja dengan mak, anak lelaki, kau pedulikan aja. Kau pedulikan aja, ya. Walaupun orang kutuk-kutuk. Dah besar pun manja dengan mak. Memanglah kita manja dengan mak. Tua macam mana pun kita manja dengan mak. Takkan kau nak pergi peluk mak orang pula. Memang kau peluk mak engkau lah. Jadi biarkan orang nak kutuk kita, kawan nak sindir-sindir kita, dah darjah 6, darjah 4 pun sibuk nak peluk-peluk mak. Memang aku sampai ketua pun, masa arwah mak Cik Man masih ada, makan pun bersuap tau. Umur Cik Man dah tua, masa arwah mak masih hidup, makan bersuap. Terasa sedap. Sementara mak kita masih ada, ni Cik Man nak pesan kepada adik-adik darjah 4, 5, 6. Sementara mak ayah engkau belum mati lagi, maka tolonglah spend masa dengan diorang. Janganlah sibuk main game. Sekarang ni PKP mungkin tak dapat keluar ke mana. Korang bila nak kena cucuk vaksin ni? Besok. Bila Ustazah? Diorang kena cucuk vaksin? Tahu, dah sekolah rendah belum lagi. Sekolah rendah belum lagi. Jadi maknanya korang tak boleh keluar ke mana-mana. Walaupun korang tak keluar ke mana-mana, Cik Man tahu bukannya banyak masa yang kau spend masa untuk mak ayah. Adik-adik, dalam dunia ni kita hanya ada satu mak sahaja. Hanya ada satu ayah sahaja. Kalau mereka ni mati masuk kubur, tak dapat cari ganti yang lain. Jadi janganlah kau sibuk nak menggelabah. Nak cari makwa, nak layan game, kemudian nak layan gadget dengan Facebook, dengan TikTok, dengan Bigo, dengan macam-macam hiburan. Yang tu boleh cari kemudian. Yang tu boleh dapatkan kemudian. Handset kalau hilang boleh ganti baru. Handset kalau masuk air boleh dapat baru. Tapi mak ayah, kalau mak ayah kau masuk air, bukanlah masuk air, maknanya dah meninggal dunia, dah tak ada dekat dalam dunia, dah tak ada lagi kunci syurga kita.
Jadi sementara mak ayah ada ni adik-adik, lepas ceramah Cik Man ni, minta ampun dengan diorang, peluk diorang, cium diorang, kemudian bantu diorang. Sebab ciri anak yang baik selepas dia menjaga solat dia ialah mendengar arahan daripada Rasulullah. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan apa dekat kita? Nabi pesan supaya kita menjaga dan taat kepada ibu bapa. Dalam Quran pun pesan macam tu. Allah dan Rasul ini berganding, dia pembimbing kita. Allah turunkan Quran, Rasulullah huraikan kandungan Quran, kemudian Rasulullah sendiri menghuraikan hadis-hadis baginda. Nabi cakap supaya kita buat macam ni dengan mak bapak. Jangan melawan mak bapak. So kau kena ikutlah. Cik Man pun ada mak bapak, ya, cuma mak dah meninggal. Ustazah korang, guru-guru korang pun ada mak ayah dan mereka menghormati mak ayah. Dan korang juga ada mak ayah. Kalau yang dah meninggal, doakan, ziarah kubur. Kalau masih ada, maka inilah masanya sementara mak ayah kita hidup. Sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah supaya sentiasa taat kepada mak ayah kita selagi mana mereka memerintahkan untuk menyuruh buat perkara yang baik. Cuma ibu bapa dalam pada mak ayah mungkin boleh, mak bapak jangan ugutlah anak-anak, jangan ugut, jangan kata engkau mesti taat kepada aku. Jadikan anak sebagai kawan. Sebab kadang-kadang anak-anak ini manusia, bukan kadang-kadang, memang diorang manusia, bukan kadang-kadang manusia. Diorang ni memang manusia yang kena diraikan perasaan. Dalam mendidik itu memang kena ada tegas, tetapi ada waktunya ibu bapa hargai dan beri peluang mereka untuk bercakap. Ada masa diorang buat silap, kotan. Ada masa bila diorang buat baik, bagi penghargaan. Walaupun benda yang diorang buat tu benda yang kecil, tapi bagi mereka kalau mak bapak puji, satu benda yang besar. Macam boleh bawa dalam parlimen PWTC. Sebab mentaliti budak-budak ni kan dia tak kecil, tak besar. Mana mentaliti diorang? Diorang level bawah. Maknanya bagi kita benda tu kecil, tapi bagi diorang benda tu besar. Jadi maknanya bila ada ibu bapa yang meraihkan sekali-sekala kebaikan yang diorang buat, maka diorang akan ingat dalam kepala dan diorang mindset bahawa mak bapak diorang adalah makhluk yang benar-benar membimbing dan sudi untuk menghargai segala apa yang mereka buat. Boleh Baik. Ada persoalan tak Ustazah? Ya Allah, letihnya bercakap. Selalu kalau ceramah ada air. Ni ceramah tak bagi air. Sekolah Jimah tak bagi aku air. Sekolah Kampung Sawah tak bagi aku air. Ustazah, ada tak? Ada soalan pada diorang? Ada Ustaz. Soalan dia, ada yang tanya ni Ustaz. Dia kata, Cik Man, bagaimana nak istiqomah bangun awal? Bagaimana nak istiqomah bangun awal? Boleh dengar tak Cik Man? Nak istiqomah bangun awal, kau tidurlah awal. Kau tidur pukul berapa? Cuba bagi tahu Cik Man dekat ruangan komen. Korang tidur pukul berapa? Paling lewat korang tidur pukul berapa? Cuba bagi tahu. Lepas sembahyang isyak terus tidur. Lepas isyak terus tidur. Janganlah tengok-tengok YouTube. Kecuali kalau ada kerja sekolah, ada PDPR tu cerita lain. Tapi PDPR tak ada malam-malam kan? Ada malam-malam Ustazah? Ada juga. Kadang-kadang ada. It depends kepada guru lah. Tapi sekolah rendah kita memang tak galakkan lah. Kalau SK Jimah memang tak ada lah. Habis pukul 1 habislah. Laman pukul 11 lambat kau tidur. 10.30 lambat kau tidur. 9 dah tidur. Pukul 9 kau tidur. Ni Qayyum Naufal, kau buat apa tidur pukul 12? Kau beranak? Nak jaga bini. Kesian Ustaz tak ada orang bagi air. Sifat Linda. Ni Khairin, saya tidur pukul 10.30. Pukul 9 dah tidur. Isyak masuk pukul 8.30. Kau bukannya nak jahit baju, bukannya nak lipat baju, bukannya nak kira akaun, bukannya nak susun resit bisnes. Mak bapak kau yang buat tu semua. Kau budak lagi kau tidur awal. Supaya konsisten bangun awal. Pukul 5 terjaga. Bila pukul 5 terjaga, jangan tidur balik.
Bagi kucing minum. Banyaklah kau punya kucing. Banyaklah kau punya kucing. Kau ingat kucing boleh tolong kau? Kucing tak boleh tolong kau. Yang boleh tolong kau adalah kau mendisiplinkan diri kau sendiri. Kucing tu kena cari air sendiri. Boleh paling lewat pukul 10, pukul 11. Jadi selepas ini adik-adik cuba ubah budaya tidur. Pukul 9, 8, 45 tidur. Tapi itulah, aku bagi cadangan ni memang haram lah korang nak ikut kan. Tapi kepada yang bertanya tadi tu mungkin untuk dia seorang. Yang bertanya tadi tu siapa Ustazah? Yang bertanya tadi siapa nama? Kalau yang bertanya tadi boleh ikut cadangan Cik Man, korang tidur awal, adik tidur awal dan adik bangun awal. Kalau bangun pukul 4, jangan tidur lagi. Waktu tu pilih untuk hafal Quran ataupun hafal buku teks. Maksud Cik Man, hafallah ilmu-ilmu yang Ustazah kau bagi. Sebab waktu tu insya-Allah cepat melekat. Korang mandi. Mandi sebelum subuh insya-Allah boleh mengurangkan lemak. Jadi korang dapat banyak benda. Ya, ilmu pun masuk, diet pun jadi. Wallahualam. Tengok Instagram, Ayub Nafal, kau tengok Instagram, berapa follower kau? Berjuta. Tak payah nak tengok. Tak ada siapa yang nak follow kau. Baik, terus Ustazah. Masuk. Okey, baik. Ada lagi soalan ni, Pium. Ada lagi soalan. Antara soalan lainnya ialah ada yang tanya ni, bagaimana nak duduk rumah tak bagi mak marah? Duduk rumah nak jadi anak yang baik tapi sila hari bulan kena pula marah ya. Macam mana tu Cik Man? Daripada siapa tu Ustazah? Daripada apa nama dia ni? Farhan nama dia. Okey, Farhan. Baik, sekarang ni jawab soalan Cik Man di ruangan komen. Jawab. Kalau korang duduk rumah, selalunya mak korang marah sebab apa? Jawab. Aku nak tahu dulu. Aku tak tahu mak engkau ni alien ke apa, aku tak tahu. Ya? Apa sebab mak korang marah waktu korang duduk rumah? Selalunya mak marah kalau anak tak ada rumah merayau. Tapi masa PKP anak ada depan mata pun marah juga. Kakak-kakak dan abang-abang, kenapa marah anak? Dan kepada anak, sebab buat. Yelah, aku nak tahu apa salah kau. Aku nak tahu apa salah kau. Tak buat kerja sekolah. Apa kerja sekolah? Buatlah kerja sekolah. Kalau mak marah kau tak buat kerja sekolah, kau buatlah kerja sekolah. Jawapan yang senang. Main game. Jangan main game. Berhenti main game. Main game seminggu sekali. Tapi rugilah Tirmizi. Apa Nur Nabilah ni? Tirmizi siapa? Suami kau? Main game, buat salah. Sepahkan rumah. Rozita Idrus, sepahkan rumah. Rozita, kemaslah rumah. Kemas. Engkau orang ke tikus? Jadi maknanya, kau kaji balik apa yang mak kau marah. Jawapan ni senang aja. Cik Man tak jawab. Cik Man tanya kau balik. Mak marah sebab apa? Maka perbaiki dengan apa yang mak marah. Pernah tak mak kau marah waktu kau semayang? Apa ni? Semayang aja? Tak payah semayang. Ada tak? Kalau ada mak kau macam tu, kau buat laporan ke pejabat agama, buat laporan polis. Tapi mak marah sebab sayang. Besok kalau mak kau meninggal, siapa lagi nak didik kau jaga kebersihan? Dia marah tu nak bimbing kau. Sebab buat bersepah rumah. Dayana. Saya buat kerja sekolah pun kena marah. Nur Nabilah. Mana mak Nabilah? Mana mak Nabilah ni? Kenapa marah Nabilah buat kerja sekolah? Kau iyalah ni mak kau marah, kau jangan nak nipu jangan kau nak kencing. Jadi anak derhaka. Sebab tengok IG Cik Man, Muhammad Afif. Lepas ni aku blok kau. Lepas ni aku blok kau. Mak kau marah sebab kau tengok IG aku. Lepas ni aku blok kau, senang mak kau tak marah lagi dah. Lain kali nak tengok IG tu, jadual tu kena betul lah. Jangan kau menonong aja tengok IG. Okey, mestilah sebab dia salah buat kerja sekolah. Sebab salah buat kerja sekolah. Mana Nur Nabilah tadi? Nabilah! Kenapa kau cakap mak kau marah? Jangan kau nak fitnah mak kau nak derhaka nanti. Saya tengok TikTok Cik Man. TikTok ni tak payahlah. Kau budak lagi dia. Tak payahlah tengok TikTok. Bukannya tak boleh ke TikTok. Tapi sekarang ni kau kena tumpukan buku teks ambil hati mak ayah kau. Jangan buang masa. Nur Nabilah. Betul Cik Man. Maknanya betul lah kau buat kerja sekolah salah. Mengaku je lah. Baik, terus Azam. Ni soalan Cik Man daripada ibu ni Cik Man ya. Dia tanya Cik Man, macam mana ni nak jadi ibu yang penyabar? Macam mana nak istiqomah
Jadi ibu yang penyabar. Kita bagi ruang pada penjaga kita. Macam mana tu Cik Man? Bagi tips lah PDPR ni. Ya Allah kan. Kita duduk rumah ni menguji kesabaran kan. Sila Cik Man. Baik, kepada ibu-ibu, pertama sekali Cik Man ucapkan tahniah kerana ibu telah dikurniakan rezeki ada anak. Ada satu masa tu kita rasa, ya Allah, susah je aku bela kau. Jangan. Sebab ada pasangan suami isteri dah 20 tahun tak dapat anak. Rasa tekanan balik kampung. Bila kau nak beranak? Dah 20 tahun kahwin tak beranak-beranak. Ibu boleh bayangkan betapa lukanya perasaan seorang wanita yang sudah 20 tahun kahwin tapi tak ada anak. Jadi bila ibu ada anak, ibu rasa bersyukur, patut bersyukur. Cuma anak-anak ni, sebab apa kita kena bersyukur? Sebab anak-anak ni rezeki. Itu belum lagi diorang kerja bagi kita gaji, tak. Dia tu sendiri rezeki. Bila kita mati besok, itu kalau kita mati dululah, kalau diorang yang mati dulu tu, itu cerita lain lah. Bila kita mati besok, itulah harta doa anak yang soleh. Ya, ibu-ibu dan ayah-ayah, anak-anak tu nanti, kalau dia tak bagi kita duit, kalau dia tak bagi kita welfare, tapi dia akan bagi kita doa. Yelah, masa kecil ni memang diorang nakal. Cumanya, Cik Man bukanlah nak mengajar, tapi Cik Man yakin ibu-ibu bapa yang ada dekat dalam live ni adalah ibu bapa cemerlang. Yang buat ibu bapa tekanan, mungkin mak bapa nak expect anak-anak berjaya straight A contohnya. Bagi Cik Man, jangan paksa. Jangan paksa. Setiap insan dilahirkan ada kelebihan masing-masing dan dia bawa rezeki masing-masing. Mungkin ada setengah mak bapak dia nak anak dia straight A. Kau mesti A semua mata pelajaran. Kalau tak, aku tension. Jangan expect macam tu. Kita boleh bertanggungjawab untuk mengajar dia. Hantar dia ke sekolah. Tetapi yang bagi dia faham, yang bagi dia pandai bukan kita tau. Tapi itu semua kerja Allah. Maknanya otak dia nak terima, tak terima tu, itu dah di luar tanggungjawab, di luar kemampuan mak bapak. Jadi mak bapak jangan buat benda yang lebih daripada kemampuan. Kita berusaha saja jadi mak bapak terbaik, usaha cari duit, sekolahkan diorang. Diorang pandai tak pandai, itu pandailah diorang. Maknanya itu kerja Tuhan. Dan kalaupun diorang tak pandai dengan sistem akademik, adakah diorang tak berguna? Salah, tak betul. Ada benda lain yang diorang boleh buat untuk kehidupan diorang. Ada anak-anak pandai dalam akademik, dapat straight A. Ada pula anak-anak tak pandai akademik. Kalau exam memanjang memanjang C, dapat D, dapat E, tapi diorang pick up bab lain. Mungkin diorang tahu bab-bab kemahiran, betul basikal, betul motor, elektrik. Tunggu diorang besar sikit lah. Sebab tu kita kan bila dah sekolah menengah kan ada kemahiran kan, college vocational kan, ada politeknik. Ada orang dia pandai akademik, dia pandai menghafal teori-teori ni. Dia jadi profesor, dia ambil PhD contohnya. Ada orang pula mungkin dia boleh berkebun, dia tak nak sambung sekolah, tapi dia tahu bab pertanian. Dia bersawah, dia kerja-kerja kampung, dia bantu orang bersabit, mesai rumput. Semua benda ini dinilai di sisi Allah. Cuma sistem sekarang ni mak bapak, sistem sekarang ni wahai ibu, mungkin melihat kecemerlangan seseorang itu atas kertas. Tapi di sisi Allah tak. Tuan-tuan, harta yang paling berharga yang ada pada anak-anak tuan-tuan dan perempuan ialah apabila kita membina akhlak dia. Apa guna anak dapat A banyak tapi kurang hajar? Lebih baik kita fokuskan, okey adik, pujuk dia. Tak pandai pun tak apa. Kadang-kadang anak-anak risau bila dia ambil UPSR ataupun ambil keputusan exam, dia risau sebab dia dapat C, tak lulus. Dia takut mak dia maki hamun. Jangan. Peluklah anak tuan-tuan walaupun dia gagal. Kerana masih ada lagi ruang untuk membina hidup dia melalui kecemerlangan akhlak dan peribadi. Itu adalah harta yang paling berharga. Berapa ramai manusia yang dibentuk dengan sijil, akhirnya hidupnya seperti robot.
Okey? Dia apa-apa hal dia menjadikan material sebagai kayu ukur kecemerlangan. Lingkungannya pun lingkungan yang demand, melihat kepada duniawi. Nanti bila dah besar, sibuk berlumba-lumba. Lah, engkau beli kereta tu aja, kau tengok kereta aku. Bila reunion sekolah, semua membanding-bandingkan. Kau kerja apa sekarang ni? Kereta engkau mana? Nak tengok sikit. Lah, 10 tahun kereta engkau pakai ni. Ini benda-benda yang terhasil daripada bimbingan semata-mata melihat kepada material. Tak salah nak jadi kaya. Tetapi jangan jadikan material dan kekayaan itu sebagai kayu ukur kejayaan seseorang. Kerana kita ada satu side lagi dalam hidup kita selain daripada kebendaan, iaitu jiwa dan juga hati budi. Maka kita lihat anak-anak yang mungkin sekolah di kampung, kampung jimah, kampung sawah, diorang terdedah dengan suasana kampung. Mungkin budak-budak bandar tengok diorang pun mungkin, oh standard engkau macam ni. Tak apa. Kerana yang memberi penilaian yang tepat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta manusia di bandar, Allah juga yang mencipta manusia di kampung. Nabi Muhammad pun pernah duduk kampung. Nabi Muhammad pun pernah jaga kambing. Nabi Muhammad pun hidup sederhana. Jadi ibu-ibu jangan terlalu mengharap anak-anak itu berada di luar level yang kita tak mampu nak bimbing diorang. Jangan terlalu promosikan mereka. Contohnya lah jaga ayat kita tahu. Mungkin perkataan-perkataan yang memberikan penilaian yang negatif dalam hidup ni, contohnya kita kata kepada anak-anak, belajar rajin-rajin. Nanti kalau tak belajar, nanti kau jadi macam pakcik kutip sampah. Benda ini adalah suatu negatif vibe yang kita cuba bawa kepada anak-anak. Berhentilah guna perumpamaan ini. Belajar rajin-rajin. Kau tengok pakcik tu. Itu sebab dia pemalas lah tu. No. Ini adalah suatu kebiadaban dalam persoalan takdir dan juga dalam urusan rezeki. Rezeki ni bukan semata-mata duit banyak. Ibu-ibu. Rezeki ni adalah apa yang kita peroleh daripada Allah walaupun tak nampak depan mata tetapi dirasai oleh jiwa. Ada orang hidup sederhana di kampung tapi hidup dia tenang. Hidup dia tenang, dia tak pernah heran kekayaan orang. Itu rezeki yang paling agung. Ada orang pula hidup kaya raya, kereta mewah berderet, rumah berbiji-biji, tetapi ada benda yang dia tak tenang. Bila tengok Instagram, tengok kekayaan orang lain, dia compare, ya Allah, dia ada Porsche lah, aku ada Lamborghini aja, nak beli Porsche. Ini orang paling miskin. Ini orang paling miskin di sisi Allah. Sebab engkau tak reti bersyukur dengan apa yang ada. Cuba kita tengok nenek-nenek kita dulu. Ibu-ibu mesti ada masa kecil-kecil dulu tengok mak kita, nenek kita. Kan dia orang hidup zaman Jepun, makan ubi kayu apa semua, kita pun baru sambut merdeka. Tak ada apa yang dia orang demand. Sebab kehidupan dia orang fresh. Tidak hipokrit. Tidak fake. Dia orang bersyukur. Dia orang membesarkan kita dengan pucuk pegaga tepi longkang dan juga pucuk ubi belakang jamban. Hidup juga. Jadi guru. Tapi hari ini engkau beli sayur pun dekat Pavilion. Engkau beli garam pun dekat Mid Valley Mega Mall. Tapi hidup kau sentiasa resah. Kenapa? Sebab ada harta yang kau tak miliki dalam jiwa kau. Apa dia harta itu? Rasa bersyukur. Jadi adik-adik, kepada budak-budak darjah 4, 5, 6. Walaupun kau dilahirkan, sekolah di kampung. Kampung tak kampung, kampung sawah dekat PD. Sendayan pun dah ada highway, PD pun dah ada shopping kompleks dah, kan? Jangan kau nak memaksa mak engkau. Jangan kau bandingkan keluarga engkau dengan keluarga orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada. Bila kau tengok kawan kau ada handset, kau paksa mak ayah kau, belilah handset. Macam kawan kita, belilah ni macam kawan kita. Jangan. Bersyukur dengan apa yang ada. Cukup makan pakai. Korang masih kecil lagi, tanggungjawab korang ialah belajar bersungguh-sungguh, kemudian nanti bantu mak ayah bila korang dah besar nanti. Kan? Kepada ibu yang bertanya macam mana nak jadi istiqomah menjadi ibu yang baik, jangan bandingkan anak dengan anak jiran. Perkataan racun yang kadang-kadang ibu cakap apa dia? Kenapalah kau ni tak pandai-pandai? Kau tengok anak jiran dapat 6A, dapat 7A. Jangan cakap macam ni.
Takut nanti menjahanamkan semangat diorang. Apa sahaja yang diorang boleh buat, ibu-ibu pastikan diorang PDPR, kesan PDPR diorang faham tak faham, kita serahkan pada Allah. Peluk diorang. Okey, tahniah sebab masuk PDPR. Ucapkan tahniah sebab masuk PDPR sahaja. Kita nak harapkan itu di musim PKP ni. Apa yang kita nak harap? Kita tak boleh harap lebih, ibu-ibu. Sebab sekarang ni musim tekanan. Alhamdulillah anak-anak tak bunuh diri. Kita tengok ramai orang bunuh diri, terjun bangunan, terjun jambatan. Tapi kita ada anak-anak nakal depan mata. Nakal, tak apa, budak. Alhamdulillah. Sebab Cik Man kena cakap dekat dua golongan. Satu ibu, satu aku pun dah jadi macam mereng dah ni kan. Mana satu kan nak jaga hati dia orang, betul tak? Kan tintong pula kepala otak. Tapi tak apalah. So, ibu-ibu ada anak-anak yang nakal duduk depan mata, peluk diorang, doa diorang. Sebab kadang-kadang tu perkataan kita, kau ni apalah tak berguna, menyusahkan aku. Benda-benda macam tu bahaya. Benda-benda macam tu kita nampak macam kita puas hati sebab luahkan dekat diorang kan. Oh, menyusahkan aku, kecil-kecil tak nak mati. Tapi bahaya, hati-hati. Benda itu barangkali menjadi doa kepada anak-anak. Jadi, ada satu istilah. Jangan sampai aku hilang sabar. Sabar aku ada tahap. Sebenarnya benda ni tak betul. Sabar kalau dah sampai ke tahapnya, dia akan beralih ke puncak redha. Jadi mak bapak jangan guna sekali-sekali perkataan aku dah sampai ke puncak kesabaran. Maknanya kalau dah sampai ke puncak kesabaran, kenapa? Nak belasah anak-anak, nak maki anak-anak, selepas sampai ke limit kesabaran, dia akan beralih ke redha. Redha ni maknanya terima seadanya anak-anak perangai macam mana sekalipun. InsyaAllah. Ya, Allah sentiasa bersama ibu bapa yang penyabar. Walaupun anak-anak tu kita nampak macam tak menjadi, tapi ibu-ibu bukan rugi, ibu-ibu tak rugi. Walaupun anak tak dapat PhD, Allah tetap bagi pahala kepada ibu-ibu sebab pahala berkorban masa dan juga tenaga mendidik anak-anak. Kalaulah ibu berkorban sepanjang hidup, ibu berkorban ataupun bapa berkorban didik anak, anak tak pandai-pandai juga, adakah rugi? Tak pernah rugi sebab kehidupan kita ada untuk akhirat. Wallahualam. Terus? Okey. Padat Cik Man. Saya sebagai ibu, sebagai guru memang orang kata terjentik lah petang ni. Terima kasihlah banyak-banyak. Tu bukan saja untuk ibu-ibu yang mendengar, untuk kami warga pendidik juga mendengar. Bersyukur adalah kunci kehidupan. So baik, saya boleh pergi ke soalan yang seterusnya ke Cik Man. Soalan yang seterusnya ada pelajar tanya ni, Syahril tanya, Cik Man macam mana nak bagi rajin solat? Syahril daripada Lima Anggrek dia tanya, macam mana nak buat bagi rajin solat? Perasaan malas tu agaknya datang kan. Nak solat tapi berlawan So dia berlawan dengan kehendak malas dia tu. Okey, teruskan Cik Man. Okey, senang aja. Macam mana engkau rajin buat benda lain, main game, ataupun tidur, ataupun gadget, ataupun televisyen, ataupun Netflix, ataupun Instagram, TikTok, Facebook, macam itulah rajinnya untuk solat. Engkau tanya balik, TikTok boleh tolong apa engkau dekat akhirat? Netflix boleh tolong apa engkau dekat akhirat? Game boleh tolong apa dekat akhirat? Tidur boleh tolong apa dekat akhirat? Tak ada. Engkau kena buat benda yang boleh tolong kau dekat akhirat. So kau senaraikan TikTok, Instagram, Netflix, solat. Mana ni antara benda-benda ni yang boleh tolong kau dekat akhirat? Kau buat benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mak ayah. Masa PKP ni lah mak ayah nak bawa diorang semayang. Sebab nak salahkan diorang pun tak boleh juga. Mana bapak? Mana suara bapak? Okey, Along, Syaril, semayang. 5 waktu. Suara mak, mana suara mak? Jangan sibuk main duit kutu aja mak. Jangan sibuk nak kumpul duit dekat Shopee, Lazada. Ayah sekali-sekala balik tu maknanya kena bagi penekanan. Ataupun daripada tempat kerja telefon. Anak kita dah solat. Maknanya keluarkan voice. Buatlah benda-benda yang kreatif tuan-tuan. Untuk pendidikan anak-anak. Hari ni kita tengok sekarang zaman kreatif untuk konten. Jadi maknanya Cik Man yakin ibu bapa memang kreatif. Walaupun diorang tak ada dekat rumah,
tapi boleh pantau daripada tempat kerja. Jadi bapa itu yang berkuasanya tu. Bapa yang kena ajak diorang ni solat. Supaya diorang tengiang-ngiang. Walaupun tak ada di rumah, diorang akan tetap rasa seperti dipantau. Sebab tu kena tanamkan iman. Adik-adik, rumah tak ada CCTV, kau boleh tinggalkan solat sebab mak ayah tak ada. Tetapi Allah Maha melihat. Sampaikan kau dalam toilet pun, Allah tengok engkau. Sebab tu orang kata, kalau mandi tu adabnya, tutuplah aurat. Walaupun tak berdosa kalau tak tutup aurat. Tapi kita nak rasa segan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Syaril? Boleh Syaril? Okey, baik. Ada lagi Cik Man soalan ni Cik Man? Kita pun nak menghampiri pukul 3 dah. Boleh ke lagi 2 soalan ni Cik Man? Menghampiri pukul 3. Menghampiri pukul 4. Boleh 2 lagi soalan Cik Man. Okey, soalan yang seterusnya. Dia tanya, Cik Man, ada tak doa yang baik untuk ibu bapa? Tu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, nak juga doa untuk ibu sihat selalu. Ada tak Cik Man? Okey, boleh tak fadhal Cik Man? Okey. Doa daripada Nabi, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kau hafal tu, doa apa lagi yang lebih mulia daripada doa Nabi? Tak ada. Doa Nabi, semua ambil daripada Nabi. Sekarang ni kau kena banyakkan buka kisah-kisah Nabi Muhammad. Kena banyak buka kitab hadis. Sebab tu mak bapak kena main peranan juga. Mak bapak, Cik Man pesan pada mak bapak, jangan harapkan guru-guru ya, sebab diorang pun ada anak-anak juga. Kadang-kadang ada segelintir mak bapak yang main lepas tangan. Maka Allah turunkan corona ni nak mendidik kita supaya anak engkau. Dulu kau seronok menyalahkan cikgu engkau kan. Budak ni tak hafal kunut. Aku turunkan corona biar anak ni duduk dengan kau 2 tahun tak keluar-keluar supaya engkau tahu betapa beban nak jaga anak. Tapi bukan dekat sinilah, dekat Mongolia. Jadi maknanya masa musim PKP ni hikmah, terima kasihlah Allah turunkan corona supaya nak memperbaiki hubungan antara anak-anak dan ibu bapa, dan supaya anak-anak dia menghargai mak bapak dan ibu bapa menghargai keperitan guru-guru yang selama ini menjadi sasaran segelintir ibu bapa yang kekuat. Tak semualah. Cik Man yakin ibu bapa di kawasan Jimah, Cik Man yakin ibu bapa di kawasan Kampung Sawah, ibu bapa yang baik. Ni ibu bapa dekat Zimbabwe. Boleh Jadi Cik Man minta itu. Cik Man minta ibu bapa didik betul-betul sepanjang tu tak sabar nak buka sekolah. Rosnani ni siapa? Oh, tak sabar nak hantar anak kau ke sekolah. Tak nak menengok anak kau. Jadi mana? Okay. Jadi itu doa. Allahumma ighfirli wali walidayya. Ya Allah ampunkan aku, wali walidayya dan ibu bapaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka. Rahmat tu maknanya bila Allah bagi rahmat tu dah tak ada apa yang kalah dah tu. Cukup semua lah tu. Sebagaimana diorang sayang aku waktu kecil. Kalau ramai-ramai, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wallahu a'lam. Doa tu adik-adik apa Cik Man yakin? Tu daripada laman FT ke semua yang Allah turunkan semua ada manfaatnya. Ya betul ya. Itu adalah hikmah daripada setiap kejadian. Baik, itu daripada Cik Man ya. Cik Man ya. Sebelum kita berakhir, ada lagi 10 minit sebenarnya. Kita naklah Cik Man bagi tips yang kita kira biar tips yang padulah lekat ke jiwa anak-anak ni. Bagaimana anak-anak daripada SK Kampung Sawah dan juga SK Jimah ni sentiasa ingat perlunya mereka menjadi anak yang baik berakhlak mulia. Boleh Cik Man ulaskan sikit atau kita bagi tips lah akhirnya sebelum kita Cik Man berakhir sesi ni kan? Okey, pada tafadhal. Okey, pertama sekali adik-adik, Cik Man tak minta korang jadi pandai, Cik Man tak minta korang jadi brilliant. Ya, korang belajar setakat mana yang korang mampu, korang jujur sahaja masuk PDPR. Cik Man minta masuk PDPR sahaja. Jangan mengkhianati jadual. Aku minta tu je. Pandai tak pandai tu cerita lain. Kau masuk aja. Faham tak faham itu cerita lain. Yang penting kau boleh gembirakan cikgu kau dan mak bapak kau. Kau masuk aja. Tapi Cik Man kalau saya masuk macamlah saya dapat. Kau masuk aja. Kau masuk aja. Dapat A tak dapat A tu cerita lain. Kau masuk PDPR walaupun tak dapat A kau dapat pahala.
Sebab kau menggembirakan mak bapak engkau dan juga cikgu-cikgu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kena jadi anak yang soleh? Bukan untuk exam, tapi untuk berkumpul semula dengan mak bapak dan guru-guru di syurga. Tuhan tak tanya PDPR kau dapat berapa A dulu exam? Sekolah mana? Sekolah engkau ni standard dia standard level apa dekat Malaysia? Tuhan tak tanya, dik. Yang Tuhan nak tengok adik-adik amanah ke tak amanah. Antara sikap amanah masuk PDPR. Masuk PDPR itu je. Engkau tak buat kerja, dik. Engkau bukannya cari duit. Itu mak ayah engkau yang cari. Kemudian kau pun tak payah nak fikir pasal garam kat dapur, gula, bawang dah beli ke tidak. Itu mak ayah engkau. Kau cuma masuk PDPR, tidur dan makan. Lepas tu solat. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Jadi adik-adik dah jam 4, Muhammad Nazir, bagus. Qayyum Naufal, bagus. Anis Herdawati, Suzana, Rosmawati, Rosnani, bagus. Dan juga yang Cik Man tak sempat nak sebut nama, masuk PDPR sahaja. Dan ibu bapa, apa pun yang anak-anak dapat, maka peluklah diorang. Guru-guru, setakat mana yang cikgu-cikgu dan guru-guru buat, itu sudah memadai. Jangan kita letakkan expectation lebih, nanti cikgu juga yang tertekan. Cikgu buat cikgu mampu je. Cikgu jangan expect lebih sangat. Pedulikan kecaman-kecaman netizen apa semua yang diorang tak tahu tentang apa yang cikgu-cikgu perjuangkan. Cukup sahajalah cikgu-cikgu yakin yang Allah tahu pengorbanan cikgu secara jujur, itu sudah cukup menjadi harta dekat akhirat. Kita ni jadi stres sebab kita fikir netizen. Sekarang ni kita buat kerja, kita fikir apa Allah cakap aja. Jangan fikir netizen apa cakap. Jangan fikir netizen cakap apa. Jadi kepada ibu bapa cemerlang, tahniah. Kepada guru-guru, teruskan kerjaya anda sebagai murabbi pendidik. Kepada adik-adik, orang sedang membesar, besok dengar sini, dah jam 4.56. Engkau nakal-nakal lah sekarang. Besok engkau dah tua, engkau jadi mak bapak, baru engkau tahu nak didik anak. Baru engkau tahu nak didik anak. Jadi, kalau tak nak dapat anak yang degil, engkau taat kepada mak bapak engkau sekarang. Ni tak lama lagi kau kena suntik vaksin, siaplah engkau. Baik, jadi insya-Allah semuanya baik-baik. Cik Man ucapkan terima kasih kepada guru besar, dua-dua buah sekolah, warga PPT, ibu bapa, guru-guru semua, muslimin, muslimat termasuk adik-adik. Juga kalau ada yang non-muslim, Cik Man mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa selepas ini di lain-lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Cik Man rasa macam tak nak bagi berhenti lah kan. Tapi kita nak buat macam mana perjanjian kita sampai pukul 4 sajalah ya Cik Man ya. Memang orang kata petang ni walaupun sejam kita bersama dengan kata info ataupun ceramah daripada Cik Man ni, tapi dia jentik hati kita lah. Bukan kena pada murid saja ya. Kita kena murid dapat, ibu bapa dapat, guru pun dapat. Allah tabarakallah, masya-Allah ya. Cik Man, terima kasih banyak-banyak Cik Man. Terima kasih di atas penyampaian walaupun sejam, tapi pada saya infonya sangat padat ya. Ilmu yang disampaikan juga sangat menyuntik terus ke dalam jiwa. Baik, tanpa melengahkan masa Cik Man, sebelum kita berakhir ni, kita dengar dululah sikit ya Cik Man ya. Tadi tak sempat dengan GB kita. 2 GB kita petang ni. So kita buat ucapan penutup sikit lah. So saya jemput GB SK Jimah ya, Puan Alia binti Ali untuk sedikit ucapan. Falyatafadhal ma'jura Puan. Terima kasih Puan Moderator Ustazah Syarul Azwan, yang dihormati Saudara Azman Syah bin alias penceramah jemputan ataupun lebih glamour dipanggil PU Azman. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat pegawai sahabat sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson yang sempat bersama, yang berusaha ayahanda saya Tuan Haji Nur Asharuddin bin Hamzah, Guru Besar SK Kampung Sawah, barisan guru penolong kanan, guru-guru dan AKP, AJK, PIBG, ibu bapa serta penjaga kedua-dua buah sekolah yang dikasihi semua anak yang baik lagi cerdik SK Jimah dan SK Kampung Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimah Valley, the center of knowledge. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul secara maya
dalam program pemantapan sasiah anak yang baik berakhlak mulia yang dianjurkan oleh unit bimbingan kaunseling dan disiplin 2 buah sekolah, SK Jimah dan SK Kampung Sawah. Jutaan terima kasih juga ingin saya rakamkan buat Cik Man yang lebih dikenal dengan Piu Azman kerana sudi menerima jemputan kami. 2 buah sekolah kecil, sekolah kampung, tetapi sebenarnya Cik Man kami berjiwa besar. InsyaAllah anak-anak murid kami juga akan jadi orang yang bergunalah dan berjaya dunia dan akhirat. Tujuan utama program ini dijalankan adalah untuk memantapkan sasiah kedua-dua buah sekolah, murid kedua-dua buah sekolah agar sentiasa berakhlak mulia walau di mana saja mereka berada. Semoga usaha kecil kami ini, Cik Man, mampu menjadi titik tolak untuk mereka menjadi generasi prihatin, baik budi dengan berpaksikan Al-Quran dan Sunnah demi kesejahteraan negara kita Malaysia dan seterusnya membahagiakan kedua ibu bapa mereka. Mudah-mudahan mereka juga jadi anak yang soleh seperti Cik Man, insya-Allah. Segunung tahniah juga buat AJK yang bertungkus lumus merealisasikan program kolaborasi ini. Hanya Allah saja yang mampu membalas jasa baik semua yang terlibat, walaupun guru-guru sibuk dengan PDPR tetapi mereka tetap menjalankan amanah yang diberikan demi kemenjadian murid kedua-dua buah sekolah. Buat anak-anak murid kami di SK Jimah dan bekas anak murid teacher di SK Kampung Sawah, tahniah kerana kamu telah berjaya hadir. Ambillah ilmu yang telah kamu dapat tadi sebanyak mungkin. Gunakan doa kami para guru tidak pernah putus buat kamu agar kamu berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Akhir kata sekali lagi saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Man kerana sudi menerima jemputan kami. Kami sangat terharu walaupun dalam kesibukan Cik Man menyebarkan dakwah. Semoga Allah kurniai Cik Man dengan segala kebaikan, dikurniai kesihatan yang baik agar terus dapat berdakwah menyebarkan kebaikan. Terima kasih Cik Man. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih Puan Alia. Itu dia ya, ucapan daripada Puan Alia, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jimah. Seterusnya kita dengar sikitlah sepatah dua kata daripada Tuan Nasharuddin daripada GB Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Dengan itu dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada puan moderator. Boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh Tuan Syarifin. Hormati saudara Azman atau dikenal dengan Piu Azman, juga yang dihormati Cibi Nusaliza dan Ibu Ustaz iaitu pegawai perhubungan sekolah. Pegawai perhubungan sekolah bagi kedua buah sekolah inilah. Dan juga yang berusaha pada Puan Alia binti Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jimah, barisan guru penolong makanan kedua-dua buah sekolah, AJ yang sempat daripada dua buah sekolah, ibu bapa, AKP, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang kasihi, anak yang baik lagi cerdik. Salam belum banyak, salam kemerdekaan dan salam up Negeri Sembilan. Okey, salam 20 anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah. Allah telah menentukan kita dapat bersama pada petang ini dalam satu suasana yang amat ceria. Walaupun masa agak singkat dan dengan berbagai halangan, namun program ini dapat dijalankan dengan baik sekali. Jadi saya juga ingin mengucapkan syukur kepada barisan yang dan Jimah, terutamanya Dr. dan juga AJK yang lain kerana sudi menjemput kami bersama-sama dalam program ini. Inilah julung-julung kali yang diadakan. Terima kasih. Kalau Puan Alia bagi saya tadi, alhamdulillah tak apalah. Mungkin rambut dah banyak uban ni. Memang rasa-rasa memang dah patut jadi aja. Tak apalah. Itulah gelaran ketika berkhidmat di sekolah Kampung Sawah. Memang dia tak lekang. Mana pun dia akan bawa title ini. Jadi saya terima, alhamdulillah, syukur dengan adanya. Terima kasih kepada anaknya. Dan juga saya akan tanya kepada Piu Azman
kerana sempat memberikan iaitu memberikan motivasi kepada pelajar dan juga kepada guru serta yang sempat berhadir. Jadi saya jagakan kita ini adalah program Serampang Dua Mata di mana kita khususkan kepada murid banyak motivasi, namun kita sebagai ibu bapa ataupun menjaga pada mereka juga mendapat ilmu yang disampaikan. Ini sangat bermakna dan sangat bermanfaat. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi banyak ilmu yang saya dapati dapat kita jadikan sebagai satu panduan lah dalam kita mendidik anak-anak, kita membimbing anak-anak lebih-lebih lagi dengan pelbagai cabaran yang sekarang kita dalam PDPR ni. Bukan saja guru-guru yang masa tertekan, bahkan adanya sebagai ibu bapa dan juga ibu bapa yang itu saya sempat guru saya sendiri melalui tersebut ialah apa yang akan membantu anak-anak. Inilah komitmen mereka. Jadi insya-Allah cabaran dalam segi waktu akan dapat diselesaikan apabila negeri kita akan masuk pada fasa 4 lah. Dalam bulan 10 ni kalau lah insya-Allah kita doakan lah di mana kita betul. Walaupun insya-Allah ilmu dalam PDPR ni kita ada satu pengalaman diri kita dalam bidang pendidikan. Di mana kalau kita banyak pihak yang telah memberi info dalam membantu anak-anak didik kita. Contohnya pada petangnya untuk memberikan semangat dan motivasi pada anak-anak agar meneruskan, jangan orang kata mengaku kalah. Bak kata PU Azman tadi dia kata jangan fikirkan kejayaan, tapi yang penting biar kita dapat setitik ilmu daripada PDPR yang kita hadir pada itu sudah memadai untuk menjadikan kita lebih dewasa dengan pelbagai ilmu yang akan kita jadikan jalan pada masa depan. Dapat meningkatkan motivasi untuk anak-anak didik kita untuk terus ni dalam PDPR dan pada guru teruskan dengan perjuangan untuk meneruskan kita menggalas untuk terima kasih Tuan Haji. Ya betul. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Ada kesempatan nanti apa salahnya sebenarnya, apa salahnya PU Azman sekolah Abu Sawah. Okey, jadi itulah kalau sekarang habis sampai bila. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Moderator dan Kepala Jemaah yang 4 tahun saya berucap walaupun ringkas. Alhamdulillah insyaAllah ada masa kita akan bertemu kembali. Dan juga mohon kepada Cik Man halalkanlah ilmu yang akan kepada anak didik kita dua-dua buah sekolah kepada penjaga dua-dua buah sekolah. Okey, jadi akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Tuan Haji Asharuddin bin Hamzah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Kita dah pun berada di hujung siaran. Kita dah berada di hujung siaran kita pada petang ini. Saya dengan itu mewakili kedua-dua pihak sekolah Cik Man memohon maaf ada kekurangan kami. Lambat pula mula tadi, Cik Man pun dah masuk lambat pula kita mula tadi kan. Kita bagi peluang pada anak-anak masuk lagi. Baik, dan saya rasa sampai di situ sahaja. Kami mohon kira anda ada kilaf kami lah sepanjang kami mengadakan majlis. Saya rasa itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih Cik Man atas ilmu diberikan, mohon halalkan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah Cik Man kita dengar lagi bagi 2 jam lah baru puas. Budak-budak ni masuk sekolah bila? Kalau boleh jemput datang sekolah lah. Apa ni, letih lah ceramah online ni. Itulah Cik Man, insyaAllah kita akan panggil tu. Dah ada link ni, senang lah Cik Man, nanti kita boleh panggil lagi. Kita tak tahu lagi, kita belum dapat lagi perkabaran tentang buka sekolah tu bila. Tapi kita masih menjalankan PDPR lah seperti yang dimaklumkan lah insyaAllah Cik Man Baik Cik Man, terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Mohon ampun dan maaf atas salah silap kami. Ma'assalamah wa illa liqa. Syukran jazilan. Okey adik-adik. Masuk PDPR ya. Terima kasih Cik Man. Okey, baik. Sampai di situ sahaja live kita pada petang ini. Ya, live-live mana yang belum lagi meneruskan, ingin lagi menghayati pesanan-pesanan Cik Man. Selepas ini kita akan bagi link secara offline. Dengan itu berakhir sudah program pemantapan sasiah kita pada petang ini. Anak yang baik berakhlak mulia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Ma'assalamah wa ilal liqa.